tukar huruf, tukar baris. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu baris betul. Kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Tukar baris. Ini khata jadi. Kemudian tinggal huruf, menambah huruf. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat, walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tambah huruf. Tambah huruf. Ini termasuk hafal jadi. Tinggal huruf, tambah huruf. Apatah lagi kalau kita tinggal kalimah, tinggal ayat. Kemudian waqaf dan ibtida. Salah tertib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diwaqaf itu. Ada juga setengah baca Quran sambung Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyak. Dia wakaf dulu. Nah, tak betul. Salah wakaf. Tuan-tuan tengok dalam nota yang disediakan oleh Ibu Soekarno tu, ada beberapa tempat dalam surah Al-Fatihah kalimah yang tak boleh dengan sengaja kita berhenti. Kalau berhenti jadi wakaf qabih, yang merosakkan pengertian masuk ayat. Jadi ciri-ciri jari ini tuan-tuan, nak kena hati-hati, nak kena betul-betul mengamati. Kalau berlaku hak jali macam ni dalam Fatihah tuan-tuan, tuan-tuan tak hati-hati, berlakunya salah satu ni, maka sembahyang tuan-tuan tidak sah. Sembahyang memang tidak sah. Banyak lagi dia baca Fatihah. Saya ada temu juga pegawai masjid pengambilan suara Kedah. Ada di antara pegawai yang mohon calon untuk jadi pegawai masjid. Kita buat temu juga, sesi temu juga. Saya bagian Quran. Ada lagi baca surah Fatihah tak betul? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nampak tak? Saya kata kamu baca siap. Silap kau saya. Silap. Saya dah baca lama lah. Itu pak saya tak cek balik. Tak postmortem balik Fatihah dia. Ni puja dah. Beranggapan dia baca hak lama ni betul. Bila berdepan jadi, baru dah terkejut. Allah Ustaz, saya baca namanya lama dah jadi. Lama dah ni, sampai ketua ni. Kamu kena istighfar, minta ampun Allah. Kena istighfar ni. Jadi ciri-ciri jali tuan-tuan, nak kena jaga lebih-lebih lagi dalam surah Fatihah. Begitu juga surah-surah lain. Tuan-tuan baca Quran berlakunya hak ni. Kesalahan ciri-ciri ni dosa. Sebab tu kata Imam Ibnul Jazari dalam ungkapan syair, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yajid al-Qur'ana athimun bi annahu al-ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun, menggunakan ilmu tajwid sesuatu yang mesti, yang wajib. Man lam yajid al-Qur'an athimun, sesiapa yang membaca Al-Quran tanpa menggunakan hukum tajwid berdosa. Bi annahu al-ilahu anzala, kerana Al-Quran diturunkan secara bertajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala, demikianlah Al-Quran daripada Allah sampai kepada makhluknya. Jadi tadi silap, salah dan silap. Ini ciri-ciri Allahul Jali yang kita nak kena jaga betul-betul. Kemudian kesalahan yang kedua, Allahul Khafi, kesalahan yang tersembunyi tanpa kita sedari. Di antaranya tuan-tuan kita baca kadang-kadang tak sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
tergantung huruf. Kalau kita tengok alhamdulillah, alif lam ma'rifah yang ada pada awal kalimah isim, nah dimulai dengan hamzatul wasli, maka wajib kita gunakan baris fathah. Yang pertama. Kemudian bila lam ma'rifah, kemudian dalam kalimah yang sama berjumpa dengan huruful hijaiyah yang berbaris, hukum tajwid dia nama alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah baca macam mana? Tatbiq amali macam mana? Dia kena baca secara izhar mutlak. Izhar mutlak baca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita macam itu. Salah. Kemudian hukum-hukum mat yang lain. Contohnya contoh baca surah Fatihah, tiap-tiap ayat contoh monti. Habis satu ayat monti, habis satu ayat monti, hukum tajwidnya ma'arid lis-sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh waqaf. Bila waqaf jadilah satu hukum tajwid, nama dia ma'arid lis-sukun. Ma'arid lis-sukun ini dari harakat mak dia baca bil qasri bil tawassut bil isba'. Bil qasri bil tawassut bil isba'. Bil qasri ini baca dua harakat. Bil tawassut 4 ataupun 5 harakat. Bil isba' dengan 6 harakat. Tiba-tiba tuan-tuan baca dalam Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca itu. Ini termasuk lahan khafi. Sebab kita mencampur aduk dari segi tabaqat harakat mat dalam satu bacaan. Tak boleh. Selama ni mungkin tak salah. Jadi itu iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam ni. Nah, kita campur adukkan tabaqat harakat mat dalam satu bacaan, tak boleh. Itu salah. Bila mat ayat yang terakhir pula, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghair itu pula tak penting. Tak sampai kepada maqam isti'la, maratibil isti'la. Kadang-kadang dengung lebih pula, kadang-kadang tak cukup. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Dekat tu kan. Qulna tak cukup. Yang ni khafi apa? Yang ni khafi. Tetapi khafi pun contohnya pada hukum mak asli ataupun mak tabi'i. Mak tabi'i sama ada ketika waqaf, ketika wasal, semua ulama-ulama qurra sepakat baca harakat dia 2 second saja mak asli. Semua ulama qurra, tuan-tuan belajarlah qiraat 7, semua baca mak asli ni baca 2 ayat. Tapi kita baca lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lebih juga. Ada satu masjid saya dengar imam baca semua. Saya petikkan ayat yang akhir surah Fatihah dia baca. Mak asli dah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tuan-tuan, saya dengar Fatihah ni rosak banyak ni. Macam mana nak berjemaahkan, nak kena berasingan? Kena berasingan, tak boleh. Mana boleh? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Salah. Salah. Itu lahan
khafi. Kena jaga. Sebab tu dalam surah Fatihah, kalau berlaku khafi pun, orang yang jadi imam tu hukum dia makruh. Makruh. Makruh hukum. Itu khafi. Baik, kemudian pula ulama cerita kat kita pula maratibil qiraah. Martabat kita nak baca dari segi laju, cepat dan sebagainya. Sebab tu ulama Quran dia meletakkan ada 4 martabat cara kita nak baca Quran. Yang pertama dia kata paling terbaik bacalah tingkatan tartil. Waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran ini secara tertil. Tertil ni macam mana? Maknanya bila kita baca, kita kena baca penuh penghayatan, memelihara hukum tajwid dengan sempurna, kemudian kita tadabbur ayat yang kita baca. Ini makna tertil. Dan ini merupakan tingkatan yang paling afdal. Waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran ini secara tertil. Tertil macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ini tabaqat tertil. Jadi maknanya bila tuan-tuan tadarus sekalipun, kadang-kadang kita tadarus ni nak Ramadan, semua mesti buat tadarus, semua suruh buat tadarus. Kadang-kadang tanya pula, khatam ni? Suruh hantar khatam ni, tapi ini tak sampai 30 Ramadan, khatam kali lah. Ni nak lipat balik lagi dulu. Tak apalah baca banyak pun, tapi pasti balik lah, baca betul-betul, tak betul. Ni kadang-kadang kita dengar, baca campur aduk pula. Kita dalam bacaan ni tuan-tuan. Contohnya Imam Hafaz. Dia ada 2 tarik, satu tarik Asy-Syatibiyah, satu tarik Al-Jazariyah. 2 tarik kita baca Quran. Satu tarik Syatibi, satu tarik Al-Jazariyah. 2 tarik ni yang kita masyhurnya, kita duk amal di Malaysia, kita baca tarik Asy-Syatibiyah. Syatibi dia baca hukum maj'il munfasil bil tawassul. Asy-Syatibi hukum maj'il ni dia baca secara sederhana 4 atau 5. Misalnya kita ambil ayat Quran yang ada hukum mad jaiz munfasil. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu ada mad jaiz munfasil. Kita baca Syatibi, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu tarik Asy-Syatibiyah. Tapi kita baca walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kita baca majaz bil qasri. Tapi bila kita nak buat qasar tarik Al-Jazariyah, kita kena faham hal lain sama. Sebab Syatibi dan Jazari walaupun riwayat yang sama, yang satu Hafs, tetapi ada khilaf di sana, ada perbezaan di sana. Jadi kalau tuan-tuan baca mak munfasil bil qasri, tuan-tuan kena faham hal lain sama. Dapat hal lain. Contohnya kita tahu semua dalam Quran kita ni, riwayat Imam Hafaz ni ada 4 tempat saktah wajib. Saktah ni apa maksud saktah? Dalam ilmu tajwid dia kata qata'us shaw bi ghairi tanaffus. Berhenti seketika tanpa mengambil nafas. Ini makna saktah. Kita ada 4 tempat saktah wajib dalam Quran. Al-Kahfi, surah Yasin, Al-Mutaffifin dan surah Al-Qiyamah. 4 tempat ni wajib saktah mengikut tariq Asy-Syatibiyah. Tapi Jazari dia tak galak baca saktah. Itu di antaranya. Kita kena faham. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca Al-Quran ketika tadarusnya waktu mana, gunakanlah pendekatan majaz munfasil ini bitawassul, sebab tariq Asy-Syatibiyah. Tak boleh kita adunkan bacaan itu 2 tarik dalam satu bacaan. Tak boleh. Ini salah. Jadi tertib, martabat yang paling afdal. Yang kedua tadwid. Tadwid lambat sangat dah, cepat sangat dah, dia duduk pada sederhana.
Sebab tu bila tuan-tuan tengok rakaman musabaqah menghafaz Al-Quran kebangsaan yang dipancarkan di TV, tuan-tuan tengok. Maknanya tiap-tiap peserta dikehendaki membaca riwayah Imam Hafsun an Asim min tariq Syatibiyah dengan bacaan mengikut tabaqat tadwin. Tadwin ini maknanya lambat sangat dah, cepat sangat dah. Sederhana. Tetapi hukum tadi berdasarkan kepada tabaqat yang kita bawa. Kalau tuan-tuan buat tertib, maka pergerakan hukum mat ikut tertib, hukum ghunah ikut tertib. Kalau kita baca tadwin sederhana, dia ikut situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu tadwin. Dia akan ikut situ. Kemudian yang ketiganya hadar, al-hadr. Bacaan yang laju, yang pantas, yang cepat, memelihara hukum tadwin dengan sunnah berdasarkan kepada tabaqat yang kita bawa. Kemudian dia kata hadar ini, dia kata diberi keutamaan kepada orang-orang yang hafaz Al-Quran. Orang yang hafaz Al-Quran diberi keutamaan. Sebab baca cepat. Kalau orang tak hafaz Al-Quran ni, dia tersasut. Dia tak boleh baca. Dia akan lintang-lintang hukum tadi. Mana habis? Dia melanggar habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yani hadar. Cepat. Dan yang terakhirnya tahqiq. Tahqiq ini dia kata diberi keutamaan kepada orang-orang anak-anak yang baru nak mempelajari Al-Quran. Ini saja 4 tabaqah, 4 tingkatan bacaan yang diharuskan oleh ulama-ulama Quran, a'immatul qurra. Cuma dia kata satu bacaan tabaqah yang sangat-sangat dilarang, jangan kita amalkan bacaan ini. Kalau kita amalkan, hukumnya adalah haram. Tingkatan hazramah nama dia. Hazramah ni tuan-tuan baca ni ikut dan di mana hukumnya tak boleh, hukum ghunahnya, sifatul hurufnya tak boleh, makhrajul hurufnya tak boleh, handuk dia baca. Macam orang buat rojak, dia baca Quran, dia bubur kacang goreng, ubi sengkuang, buah tim, buah nanas, semua dah. Orang dia baca di Quran, dia campur aduk ni, tak jaga langsung. Yang ni tingkatan hazramah yang ulama larang, jangan sekali kita mengamalkan, bahkan hukumnya adalah haram. Ini tingkatan bacaan. Kemudian tuan-tuan, selain itu juga, kita sebelum baca Quran ni kita kena tahu lah hukum basmalah baina suratain. Kena tahu ni hukum kita nak baca bismillah di antara 2 surah. Kalau kita tengok dalam Quran kita 30 juzuk, ada 114 surah. Tiap-tiap awal surah tercatatnya lafaz basmalah. Daripada surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Awal Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Semua tercatatnya. Awal Maryam, awal surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Semua tercatatnya lafaz basmalah. Ada 114 surah, cuma tercatatnya lafaz basmalah ni ada 113 saja. Kecuali satu surah Al-Bara'ah ataupun surah At-Taubah yang tak boleh kita mulai bacaan ayat yang pertama dengan lafaz basmalah. Yang lain tu semua kena baca bismillah. Sebab hukum kita baca bismillah ini adalah sunat tiap-tiap awal surah. Sebab tu kata Imam Asy-Syatibi dalam matan dia, dalam bait syairnya katanya, wa fi ibtida'i surata kullun basmalah siwa bara'atin fala. Wa fi ibtida'i surata kullun basmalah siwa bara'atin fala. Maknanya pada permulaan tiap-tiap surah di dalam Al-Quran, kullun basmalah, semua ulama-ulama qurra membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim siwa bara'atin fala, kecuali pada awal ayat surah Al-Bara'ah tak baca bismillah. Jadi maknanya tuan-tuan nak baca Al-Bara'ah ataupun Taubah, tak bolehlah baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina 'ahadtum minal musyrikin. Tak boleh.
Jadi tuan-tuan nak mula lafaz isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bara'atun minallah wa rasulihi ila alladziina 'ahadtum minal musyrikin. Jadi maknanya satu surah ni saja yang tak boleh kita baca lafaz basmalah. Yang lain semua hukumnya adalah sunat kita baca bismillah. Jadi di sana dibahaskan dalam kitab tajwid hukum basmalah baina suratain. Bagaimana kita nak baca hukum bismillah di antara dua surah. Selalunya kita baca dua khatam Quran, ambil daripada Wadduha tu, kita akan berhenti wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Kebanyakan kita masyhur doa amal macam ni. Sedangkan kata ulama Quran, ada 3 cara diharuskan baca di atas hukum basmalah baina suratain. Yang pertama dia kata qat'ul jami'. Qat'ul jami' ni artinya kita berhenti semua. Contohnya tuan-tuan baca surah Al-Duha, nak sambung dengan Al-Insyirah, Alam Nasrah. Kita ambil ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ambil nafas mula, bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, ambil nafas mula, alam nashrah laka sadrak. Jadi yang pertama, qat'ul jami' merupakan wajah yang paling afdal, yang kita kebanyakan kita mengamalkan yang ni. Baik, yang kedua, berhenti pada akhir ayat surah, lalu menyambung basmalah dengan awal ayat surah yang berikut. Bacaannya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Itu wajah yang kedua. Berhenti pada akhir ayat mana-mana surah, lalu kita membaca basmalah terus sambung dengan awal ayat surah yang berikutnya. Dan yang ketiganya kata ulama Quran, waslul jami'. Waslul jami' ini kita sambung semua sekali dengan menggunakan satu nafas. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Yang tu, yang ketiga nama dia waslul jami'. Jadi maknanya untuk tuan nak baca hukum basmalah bagi maratib surah tu, penyusunan surah kena ikut kaedah ni yang diharuskan. Yang tak boleh, kita baca akhir ayat mana-mana surah sambung dengan bismillah lalu berhenti. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Yang ni tak boleh. Sebab diragukan lafaz basmalah ini termasuk sebagai surah Al-Duha. Sebab tu tak boleh baca. Jadi tuan-tuan kena ingat, hukum basmalah baina suratain hanya ada 3 cara. Ini di antara perkara-perkara yang sangat-sangat penting. Sebelum kita nak baca, kita kena tahu hak ni dulu. Kita kena tahu hak ni asas dia. Asas maknanya untuk kita membaca, kita kena tahu hak ni dulu. Baik tuan-tuan, bila kita nak baca Quran tuan-tuan, sebuah Al-Quran, pecahan dia yang pertamanya nak melahirkan bacaan yang sempurna, yang cemerlang, yang cantik, yang indah Quran ini. Yang pertamanya at-tajwid, yang keduanya al-fasahah, yang ketiganya at-tarannum, yang keempatnya as-sawt al-aswad. Ada 4 rangkaian ini barulah melahirkan bacaan Quran yang cantik, yang indah. Pertama, kita kena menguasai al-tajwid. Benar yang dibahaskan tajwid yang pertamanya, hukum-hukum gunnah yang ada. Hukum-hukum dengung. Ikhfa' dengung, iqlab dengung, ikhfa' syafawi dengung, idgham ma'al gunnah dengung. Jadilah tajwid. Kemudian kita kena faham pula kedudukan aqsamul mudud, hukum panjang pendek, hukum-hukum mat ni. Mak far'inya, pecahan mak far'i itu kena ingat semua. Mak wajib muttasil, mak jaid munfasil, mak badal, mak lin, mak tamkin, mak silah tawilah, mak silah qasirah, mak lazim kalim saqal, mak lazim harfi. Kena ingat semua. Aqsamul mudud, pembahagian hukum-hukum mat.
Kemudian ilmu tajwid ini dibahaskan juga makharijul huruf, tempat keluar huruf. 28 huruf hijaiyah ni, 29 ni tempat keluar dia ada masing-masing. Kawasan lidahnya, kawasan halqumnya, bibir mulutnya. Kena tahu tiap-tiap huruf ni keluar macam mana. Kemudian kena menguasai sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Pendapat yang dibawa oleh Imam Ibn Jazari mengatakan sifat huruf ini ada 17 sifat. Bermula daripada isti'la, sifat yang ada pasangan, sampailah sifat yang tidak ada pasangan. Sifat takrirnya, tafasyinya, qalqalahnya, lina, al-istilahnya, takrirnya, al-istitalah. Ada sifat-sifat huruf. Sifat hamasnya, izlaqnya, ismahnya, itbaqnya, istifalnya, kena kuasai ini. Ini dalam rangkuman dalam tajwid. Kemudian ilmu fasahah. Fasahah dan tajwid ini dua benda yang tidak boleh dipisahkan. Bila berlaku kesalahan dalam tajwid, dia akan turut sama dalam fasahah. Jadi fasahah ni apa benar? Kefasihan, kelancaran kita baca, termasuklah kita baca lancar. Termasuklah kita menyebut huruf, termasuklah kita menyebut kalimah, termasuklah kita menyebut barik. Termasuklah juga dibahaskan dalam waqaf ibtidah ni, mengenai dalam fasahah al-waqf wal ibtidah. Ini rangkaiannya. Kemudian at-tarannum. Tarannum ni artinya lagu. Maknanya tuan-tuan nak baca Quran ni janganlah bawa lagu hak daripada lagu Arab. Lagu yang diperuntukkan Quran ni dia bawa lagu macam-macam baca Quran, mana boleh tuan-tuan. Lagu Hindustan lah bawa Quran, mana boleh. Ulama Quran apa? Tak boleh. Mana boleh kita baca maknanya lagu Quran ni baca kan irama Hindustan. Tak boleh. Tak boleh. Dia adalah lagu yang diperuntukkan, lagu rasnya, lagu hijarnya, lagu nahawannya, lagu sabahnya, lagu sigahnya, jihargahnya. Itu macam kita letak takbir raya tuan-tuan. Tuan-tuan letak takbir di raya haji raya besar. Untuk bila tu imam kita pergi surah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La itu lagu diharga tuan. Nama lagu diharga. Ni kita pergi hidup nyanyi baca Quran, bawa lagu Haji buka pintu. Mana boleh. Dia ada lagu dia khusus dah dalam Quran. Sebab tu tuan-tuan dengar orang baca Quran, meletakkan lagu itu bersesuaian dengan maksud ayat. Kalau ayat itu menceritakan tentang kesedihan, apakah lagu yang bersesuaian dengan kesedihan? Kalau cerita itu azab yang pedih, lagu apa kita nak masuk dengan cerita ni? Baru dia ada surah Quran. Sebab itu mana saya kata tadi kena ada 4 format ni. Barulah melahirkan bacaan yang cantik, yang indah. Kesenian Al-Quran itu terpelihara. Kemudian surah semua ada surah. Semua Tuhan beri surah, tak ada surah bisu. Orang bisu nak baca Quran surah. Jadi maknanya surah ni pula tuan-tuan bagi ni macam-macam tuan-tuan. Ada surah mah, ada surah cantik, ada surah bukan cantik, macam-macam, ada surah irak perak lah, apa-apa semua. Jadi maknanya surah yang Tuhan bagi ni kadang-kadang ini maknanya anugerah Allah Ta'ala lah. Kemudian kadang-kadang orang tu baca Quran tu, dia baca Quran tu maknanya surah dia main begitu, renih dah. Itu nama dia baradah antara baradah asli. Baradah asli. Jadi hal itu memang Tuhan bagilah. Kemudian bila kita belajar Quran ni, tuan-tuan pergi kat guru-guru yang ada minat taranum ni, dia akan canaikan Quran itu dengan taranum. Sebab tu dia akan cerita lepas surah ni dia ada baradah asli, dia ada baradah sinai. Sinai ini simpulan ni ada surah. Tu lentok dia. Okey. Hak ni hang baca ni bila macam hukum mak ni hang letak baradah jadi. Renik jadi.
Itu dalam bahagian surah tadi, Taranum tadi. Maknanya Quran tadi mesti ada cantuman 4 perkara ni, barulah melahirkan bacaan yang cantik, barulah kehebatan dari seni Al-Quran itu sendiri. Tak boleh lah maknanya baca Al-Quran berlagu, Ustaz baca biasa saja, mana boleh, mana boleh. Baca Quran biasa saja lah, pasal apa nak lagu-lagu? Rasulullah kata kena berlagu. Laisa minna man lam yatahamma bil Quran. Barulah indahnya Al-Quran itu. Jadi benar-benar tuan-tuan, nak melahirkan bacaan yang cantik kena ada 4 perkara ni. Jadi tuan-tuan ni kena ambil tahu sikit lah. Tak tahu semua, tak apa Taranum ni. Belajarlah sikit-sikit. Sekurangnya baca doa rumah pun anak bini mendengar, oh semangat ni semayang ni. Ayah baca, imam ni rasa sedap sikit, tidak baca longsok itu ya. Ni baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca macam tu. Mana nak kosong bayang? Kena bagilah sikit. Sebab Rasulullah suruh kita baca bagi cantik, bagi indah. Ini kehebatan Quran tuan. Kena cara macam tu. Okey, sekarang ni kita masuk dalam surah Fatihah. Surah Fatihah. Siapa kata sanad, saya nak kata sanad pun tak berani kan. Maknanya kita mendapat talaqi lah, kita talaqi surah Al-Fatihah. Baik, sebelum saya nak suruh tuan-tuan talaqi dengan saya. Jadi yang pertamanya saya nak baca dulu. Saat ni barulah saya terang kesalahan khususnya dalam bab tajwid ni dalam surah Al-Fatihah. Sebelum tu saya nak baca sikit qiraat tuan-tuan. Saya cari nota, saya tulis dalam qiraat Al-Fatihah ni tak lama lah.